A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma dini wasadini, ya Allah bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki pada kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi 3 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 5 November 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad SAW kerana Allah SWT, insyaAllah. Alhamdulillah, sebab taufik hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya, kita dihimpunkan bagi menyimarahkan kuliah duha pagi ini dengan pengajian berkitab Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi SAW, bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemundur Iman, atas pimpinan yang dikasihi Bunda Hajah Nur Akia binti Haji Matia. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehinggalah tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis ilmu kita pagi ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Al Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat saya kira eksklusif, unik dan istimewa. Nikmat Allah masih teruskan berikan kepada kita pertemuan dalam majlis ilmu ini, kita membaca hadis-hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita yang selalu kita doa yang Nabi ajar, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ala untuk mengingatimu, mensyukurimu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu ataupun terhadapmu. Termasuk dalam doa itu ialah apa yang kita lakukan ini. Ini pengajian kita ni termasuk dalam pengajian satu usaha mengingati Allah, bersyukur pada Allah dan sebagai bentuk ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana secara tak langsungnya kita sedang mengkaji, mengenali, merapati demi meneladani kekasih Nabi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu secara umumnya. Saya doakan kepada semua jemaah yang mengikuti walau di mana sahaja berada, sihat walafiat, terus bersemangat insya-Allah dalam pengajian kita ini. Baik, mari kita teruskan. Siapa yang ada buku? Hari ini kita masuk fasal baru berkenaan dengan riwayat pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Salamah, dalam buku muka surat 140. 140. Ya. Secara umum bab 2 ni kita sebut bab nikah. Saya himpunkan dalam bab ini riwayat pernikahan Nabi dengan semua ummul mukminin. Walau bagaimanapun saya tak mampu untuk nak orang kata melakukan secara adil dari sudut sama rata, nak bincang ataupun nak sebut hadis secara sama banyak antara ummul mukminin, tak mampu. Kerana riwayat yang ada itu berbeza dan kisahnya juga berlainan. Jadi kita akan dapat tengok ada ummul mukminin yang riwayatnya sikit, ada ummul mukminin yang riwayat kisah pernikahannya banyak. Itu disebabkan realiti riwayat yang dapat kita cari. Jadi secara umum top 2 lah antara isteri
Ummul Mukminin yang paling banyak riwayat pernikahan yang kita bincang dalam buku ini, kalau tak nombor satu, beliau nombor dua, iaitu Ummu Salamah ini. Nak banding yang lain. Dan secara umumnya juga, kalau secara spontan, bukanlah kita banding nak mengendahkan yang lain, tapi nak bagi nampak kelebihan, dua orang Ummul Mukminin yang agak menonjol bagi saya kisah pernikahan mereka lebih daripada orang lain, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah, yang kedua ialah Sayyidatina Zainab binti Jahsyin. Lalu secara tak langsung dua-dua orang ni paling banyaklah riwayat tentang mereka. Ya, kita akan bincang dalam bab dua ini. Itu sekira gambaran dia. Baik, kita teruskan. Muka surat 140, fasal kelima. Tajuk besar yang kita letakkan, Ummu Salamah saingan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Ummu Salamah saingan Sayyidatina Aisyah. Ini saya punya rumusan berdasarkan riwayat yang kita akan baca ini. Saya letakkan ini. Tidak ada betul salahnya. Ini kita sekadar ekspresi daripada saya. Secara umum saya melihat, boleh tahan juga Sayyidatina Ummu Salamah ini. Kalau sebelum mengetahui riwayat pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak yang menonjol dari segi keilmuan, dari segi kita yang Nabi suka, Sayyidatina Aisyah, without doubt lah beliau. Tapi apabila kita membaca riwayat ini, ada tanggapan lain. Sebelum kita kenal Sayyidatina Aisyah, sebelum kita rasa sumbangan ilmu Sayyidatina Aisyah kepada kita, kepada umatnya, yang sebenarnya banyaknya berlaku selepas pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, pada hayat Nabi, Ummu Salamah lah bagi saya potret seorang isteri yang bijak, yang dengan kebijaksanaannya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah tu dulu sebelum Sayyidatina Aisyah. Ini gambar umum. Allahu a'lam. Baik, kita teruskan. Asam garam ke-65, tajuk Ummu Salamah maklumkan kekurangan diri. Abdul Aziz ibnu binti Ummi Salamah an Ummi Salamah anna Aba Salamah lamma tuwfiya anha wa anqadat iddatuha khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Aziz bin anak perempuan Ummu Salamah. Letak question mark, tanda soal, siapa ni anak perempuan Ummu Salamah? Daripada Ummu Salamah menceritakan, jadi kisah ni Ummu Salamah yang sebut kepada anak perempuan dia, lalu anak perempuannya sampai kepada anaknya, cucu Ummu Salamah. Dia cerita, selepas Abu Salamah meninggal dunia, kemudian tamat iddahnya, Rasulullah pun masuk meminangnya. Baik. Ketika itu kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, innali thalatha khisal." Wahai Rasulullah, saya ni ada 3 perangai. Dia tak jawab, Sayyidatina Ummu Salamah tak tolak mentah-mentah awal-awal, dan juga tak terima, orang kata hegeh-hegeh terus begitu, tak. Dia cool di sini, cara dia handle ataupun dia bagaimana berdepan dengan tawaran itu menunjukkan kebijaksanaan dia. Dia cool, dia tenang. Wahai Rasulullah, saya ada 3 perangai. Pertama, ana imra'atun kabirah. Kata Sayyidatina Ummu Salamah, Rasulullah, saya dah tua. Saya perempuan dah tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun balas, wa ana akbaru mink. Nak kira tua, saya lebih tua. Nak rasa weight, orang kata beratnya ataupun dia ada nilainya kata-kata Sayyidatina Ummu Salamah ni, kita kena banding dengan isteri-isteri yang Nabi nikah sebelum beliau. Kita tengok dalam fakta angka di bahagian kulit buku kita itu. Baik. Berapa umur Sayyidatina Ummu Salamah ketika itu? Kalau kita tengok umur beliau ketika Nabi menikahinya 34 tahun. Sedangkan isteri-isteri sebelum pada itu, tak termasuk Sayyidatina Saudah, yang Nabi nikahi sebelum beliau ialah Zainab binti Khuzaimah, umur 29. Sayyidatina Hafsah umur 21. Ketika itu dah jadi mungkin 23. Sayyidatina Aisyah umur 9, masuk tahun 4 Hijrah, boleh jadi ketika itu umur 12 tahun. Muda-muda lagi. Dan Sayyidatina Ummu Salamah yang orang pertama yang umur dia 34, dia pun boleh ada rasa begitu. Ana imra'atun kabirah, saya perempuan yang dah tua. Nabi cantah balik, ana akbaru mink, saya lebih tua. Qalat, Ummu Salamah kata lagi, wa ana imra'atun ghayur, saya seorang perempuan yang kuat cemburu.
Jadi secara tak langsung bukan title tapi image isteri yang cemburu bukan Sayyidatina Aisyah seorang, yang berikutnya Sayyidatina Ummu Salamah. Apa jawab Nabi? Adu Allah Azza wa Jal fayudhiba anki ghairatak. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan, Allah hilangkan sifat cemburu awak itu. Baik. Bayangkan mak kata bagaimana Nabi respon balas ke orang kata ke teragak-agakkan Sayyidatina Ummu Salamah ketika itu. Kemudian yang ketiga kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wa ana imra'atun musbiyah. Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang ada ramai anak. Ramai anak musbiyah, sabiyun. Ramai anak bukan sekadar anak ramai tu, anak kecil. Ramai anak kecil. Lalu kata Nabi SAW, hum ilallah wa ila rasulihi. Mereka serah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qal fatazawwajaha Rasulullah SAW. Dah tak ada dalih lagi nak diberikan, semua orang kata dicantas disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun beliau bersetuju, Rasulullah pun menikahi beliau. Hadis riwayat Ahmad. Saya ingat kisah pernikahan Ummu Salamah telah kita bincang secara tak langsung dalam buku kita yang pertama sebelum pada ini. Riwayat yang kita baca ni dia ada sambungan dia. Saya potong di sini. Kita akan baca sambungan itu di depan nanti. Dalam riwayat lain Ummu Salamah menyebut, ya Rasulullah, mesti ada sesuatu yang tidak kena kalau saya tidak rasa seronok apabila Tuan menginginkan saya. Mesti tak logik lah kalau Tuan nak saya tapi saya tak suka pada Tuan. Itu mustahil lah. Cuma saya wanita yang kuat cemburu. Saya takut Tuan melihat perangai saya yang Allah akan mengazab saya kelak. Hadis riwayat Ahmad. Riwayat kedua ni nak menegaskan sisi kata part sifat Sayyidatina Ummu Salamah yang kuat cemburu tu, dan dia sedar hal itu. Dia sebut awal-awal kebimbangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu hadis yang pertama yang membuka perbincangan kita yang seterusnya. Sebelum kita melangkah jauh, soal berkenaan dengan Sayyidatina Ummu Salamah ini, saya nampak dia ada dua fasa yang perlu kita cakupi secara lengkap. Pertama yang kita baca ini sebenarnya yang kedua, iaitu babak-babak pernikahan Nabi dengan beliau, yang menambah keasyikan kisah pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ada babak prequel, babak sebelum tu, babak beliau dengan suami pertama sebelum nikah dengan Nabi tu. Itu ada kisahnya yang mana saya muatkan di depan nanti. Cuma kita sentuh yang ni dulu, baru kita sentuh yang tu. Jadi kita cover dua ni, insya-Allah lagi kita wow, cerita pernikahan Ummu Salamah ini. Baik. Apa sebelum kita boleh pergi ke depan, apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ini? Antaranya saya buat tadi question mark. Siapa anak perempuan Ummu Salamah yang termasuk dalam rantaian perawi ini? Jawapan saya, wallahu a'lam. Saya tak sempat nak buat carian lanjut. Kalau kita sekadar ulang kaji, Sayyidatina Ummu Salamah, dia tak ada anak kandung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang Nabi ada anak kandung dengan Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maryam. Adapun isteri Nabi yang lain, Nabi tak dapat anak kandung. Tapi Nabi dapat anak tiri daripada Ummu Salamah. Berapa orang? Yang masyhur, yang kebanyakan sebut ada 4 orang. Kemudian ada tambahan seorang ataupun 2 orang lagi, itu menurut riwayat yang lain-lain. Yang pertama, antara anak beliau Salamah tu sendiri. Salamah sebab itu dapat gelaran Ummu Salamah. Suaminya dapat gelaran Abu Salamah. Salamah, ini lakilah. Yang kedua, Umar bin Abu Salamah. Dalam riwayat kita belajar sebelum ni, beliau yang jadi wali nikah mak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan yang besar nama dia Durrah. Durrah binti Abu Salamah. Dan yang paling bongsu ketika itu, yang masa Nabi nikah dengan Ummu Salamah masih lagi menyusu. Beliau masih lagi menyusu, iaitu Zainab. Yang perempuan Durrah dan Zainab. Ada seorang lagi, Ummu Kulsum, tak silap saya, tapi riwayatnya tak banyak tentang beliau. Soalannya, siapa anak perempuan Ummu Salamah dalam perawi ini? Wallah a'lam, saya sebut lagi, saya tak dapat nak tentukan sama ada Durrah
ataupun Zainab ataupun Ummu Kulthum, kalau kita nak terima tiga pandangan ataupun orang yang ketiga ini. Cuma yang boleh kita orang kata apa, urul awal-awal ialah Durrah. Durrah ya, dia anak sulung perempuan besar, tetapi dia tidak ada keturunan. Walaysa laha aqab, walaysa lidurrah aqab, tidak ada keturunan, tak ada zuriat lepas itu. Baik. Jadi tinggal lagi Sayyidina Zainab dengan Ummu Kulthum. Siapa antara dua orang ni? Wallahu a'lam. Kalau nak cara mudah, yang lebih terkenal ialah Zainab. Zainab binti Ummu Salamah. Beliau kemudian menjadi antara perawi, antara guru hadis, guru agama yang cemerlang. Mewarisi taklah level Sayyidina Aisyah, tapi ini barisan tenaga pengajar guru-guru muslimah, muallimah pada zaman para sahabat kemudian. Antaranya Zainab ini, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, yang perlu kita fikirkan juga, kenapa sekarang ni kita dah bincang terus-terus Ummu Salamah, kematian suami pertamanya Abu Salamah, dan kenapa dia meninggal dunia akibat luka perang Uhud. Uh, Dalam ramai-ramai, dan bukan beliau seorang lah yang menjanda ketika itu kan, dalam ramai-ramai, kenapa Nabi nak nikah dengan Ummu Salamah? Ini persoalan dia. Persoalan ni saya tinggalkan tergantung dulu. Sebagai ulang kaji, sebagai ibu-ibu yang mengikuti pengajian sejak awal, boleh ingat semula kita ada bincang sebelum ini. Ya, kenapa Nabi nikah dengan Ummu Salamah? Soalan kenapa ni penting. Sebab kita nak respon, nak jawab dari sudut nak, kadang orang memberi naratif, gambaran buruk Nabi ni, cerita dia nak nikah, ada peluang nak kahwin sahaja. Lalu kalau kita tak jawab, kita tak mengisi persoalan kenapa Nabi nikah Ummu Salamah, boleh kekosongan persoalan itu, orang boleh masuk, pihak orientalis dia boleh masuk dalam pemikiran kita, mentang-mentang lah ada peluang Nabi tu nak kahwin. Dan kita sebut tidak, kita yakin dia bukan semata-mata, ada sebab. Dan kita bincang awal-awal dalam buku yang pertama kita, di peringkat awal kita sebut profil Ummul Mukminin, kita ada beri gambaran kenapa Nabi nikah dengan setiap Ummul Mukminin ini. Jadi saya tinggalkan soalan yang itu, tergantung buat masa ini. Baik, yang berikutnya, secara spontan sekali lalu saya kata, daripada respon Sayyidina Ummu Salamah ini, terutamanya pada yang dikata saya perempuan ghayur, perempuan yang kuat cemburu. Bagaimana seorang isteri boleh kata timbul, boleh keluar daripada dirinya reaksi tindakan cemburu? Secara umumnya sudah tentu apabila dia melibatkan saingan, melibatkan ada perempuan yang lain, yang tu jadi cemburu. Dia tak ada saja cemburu kat suami main kucing, cemburu lah abang duk sayang kucing lebih. Rasa tak berlaku lah begitu kan. Adalah dari segi sekadar respon. Kalau kalau jenis suami suka duk basuh kereta ni, lebih banyak masa dengan kereta, isteri pun boleh lah sebut, abang kahwin lah dengan kereta tu. Itu taklah sangat. Tapi sifat cemburu ni akan menonjol, akan nampak lebih terselah apabila seorang suami itu dia ada lebih isteri. Mana si isteri itu ada madu dia, kakak madunya atau adik madunya. Itu yang menyebabkan sifat cemburu itu lebih menonjol. Poin saya nak sebut ialah ini zaman Nabi, ini dunia masyarakat Arab. Lalu saya teringat ada orang buat status sebelum ni, dia kata poligami ni sesuai, intipatinya sebut beginilah, poligami ni sesuai oleh orang Arab saja, orang Melayu tak sesuai. Sebab orang Arab perempuan-perempuan dia boleh bagi, dia taklah rasa macam perempuan-perempuan Melayu dari sudut cemburu tu, dia okey je kalau suami dia nak kahwin lain. Soalan saya, siapa kata begitu? Ini buktinya. Dalam sejak zaman Nabi lagi, isteri Nabi lagi, bab kata dimadukan ini, dia itu fitrah, itu sifat semula dia di manusia. Tak boleh seorang wanita tak boleh nak kata mudah-mudah nak terima berkongsi kasih suami itu kan. Jadi siapa kata wanita Arab ni poligami dia okey? Tak begitu ya. Isteri Nabi juga tidak begitu. Ummu Salamah sebab awal-awal dia tahu dah dia akan masuk dalam dunia baru. Sebelum ini dia
orang kata bersifat satu isteri seorang, suaminya Abu Salamah. Ini satu sudut lagi. Dalam perbincangan buku saya yang keempat, saya cuba establish, saya cuba senaraikan siapa sahabat Nabi yang beristeri seorang. Saya jumpa 10 atau 11 orang setakat ini. Saya nak gambarkan bahawa bukan automatik asal orang Arab, asal sahabat Nabi, mereka semua poligami sebagaimana sangkaan kita secara umum. Tidak begitu. Ramai juga, ada sebilangan juga yang mereka atau orang kita berkahwin seorang. Tokoh utamanya Nabi sendiri. Nabi selama 25 tahun dengan Sayyidatina Khadijah sahaja. Ni ayat-ayat ni seronoklah ibu-ibu sisi dengar ni. Marahlah kelak-kelak suami. Kalau kita nak sebut dari segi hukum, nak sebut dari segi sudut sirah Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata, saya membayangkan, andai katalah panjang umur Abu Salamah dan Ummu Salamah tak menjadi isteri Nabi. Ini andai kata. Saya dengan orang kata sangka baik saya, dengan orang kata bayangan saya nampak ini, saya hampir yakin menjangkakan bahawa Abu Salamah dan Ummu Salamah, mereka berdua ni dia takkan berpoligami. Sebab dia lain, dia karakter berlainan. Dia lain lah. Abu Salamah, Ummu Salamah, Abu Darda, Ummu Darda, Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Asalnya sama juga. Sayyidina Uthman dengan anak-anak Nabi. Juga mereka dia tak boleh. Dia tak jadi untuk nak poligami. Dia ada di hubungan yang berlainan. Wallahualam. Ya, jadi Ummu Salamah asalnya begitu. Dia tak berkongsi, tiba nak jadi isteri Nabi, mana kata kena berkongsi dengan orang lain. Itu yang dia nampak dah ke depan ni, aku ni macam mana ni, tak biasa ni, dan cemburu. Dan tu dia bagi tahu awal-awal. InsyaAllah. Baik, itu secara awal untuk hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua. Asam Garam 66, tajuk Nabi janji tanggung anak. Qal, Nabi menyebut. Ni dah potong terus riwayat yang saya ambil ini. Nabi menyebut, amma ma dzakarti min al-ghairah fasawfa yudhibuha Allah azza wa jal mink. Nabi sebut, ni respon kepada Ummu Salamah. Apabila Ummu Salamah kata saya ni kuat cemburu, Nabi kata, adapun apa yang awak sebut tentang sifat cemburu awak tu, mudah-mudahan Allah hapuskan perangai itu daripada awak. Baik. Wa amma ma dzakarti min as-sin, adapun apa yang awak sebut tentang umur awak sudah tua, faqad asabani mithlu alladhi asabak. Saya pun samalah, dah semakin tua. Kita sebut tadi, kita manfaatkan fakta angka dalam bahagian kulit buku kita ini. Tengok dalam jadual itu, Sayyidatina Ummu Salamah kahwin dengan Nabi tahun 4 Hijrah. Umur dia ketika itu 34 tahun. Umur Nabi ketika nikah dengan beliau 56 tahun. Itu boleh nampak bayangan, gambaran jarak itu. Nabi sebut tadi kan, kalau yang awak concern pasal usia tua tu, saya pun lagi lah tua pada awak melalui hal yang sama. Wa amma ma dzakarti min al-ayal fa innama ayaluki ayali. Adapun yang awak sebut tentang ayal, anak-anak kecil, anak awak anak saya. Nabi sebut ayaluki ayali, anak-anak awak ialah anak-anak saya juga. Hadis riwayat Ahmad. Siapa ada ibu-ibu orang Kelantan, orang Kelantan kalau ni boleh kait, boleh relate, boleh kait dengan ada satu perkataan dalam kita bahasa Kelantan, ayah, budak ayah, anak ayah. Ayah tu, Allah Alam, saya tu dari kaitan dengan bahasa Arab ni, ayal. Ayah ni anak kecil yang bergantung kepada orang lain. Ayah, anak ayah. Ya? Baik. Itu kata Nabi. Dan ini menunjuk ke Ummu Salamah, seorang ibu yang bertanggungjawab. Anak macam mana. Sudut yang lain yang menarik yang mungkin kita tidak perasan, iaitu berkenaan dengan nafkah anak. Nafkah anak ataupun anak tiri, ya, anak yang ketiadaan ayahnya, kan. Mudahnya ada dua persoalan yang sebenarnya sama. Pertama, dalam kita sebut berasingan untuk nak bagi lebih nampak lah. Okey, anak tiri. Siapa atau tanggungjawab siapa memberi nafkah kepada mereka, anak tiri ni? Anak tiri ni tanggungjawab siapa nafkah mereka? Ada dua situasi. Pertama, anak tiri yang ayahnya ada.
atau bercerai dengan maknya, lalu berpisah, mak dia kahwin lain, anak ikut si mak, kan, maknanya ada ayah tiri. Baik, ketika itu, dalam kes itu, adakah anak tiri itu tanggungjawab dari segi hukum, dari segi fiqh, tanggungjawab anak tu jadi ataupun terletak pada si ayah tiri? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak, kan. Anak tiri nafkahnya tetap tanggungjawab si ayah. Dalam hari ini kes ni sangat banyak, maaf sebutlah, sangat banyak berlaku perceraian, berpisah, seorang isteri dan anak, yang biasanya anak-anak tu dijaga oleh, kebanyakan dijaga oleh di pihak ibu. Lalu bab nafkah selalu menjadi isu. Saya ingat antara kes tuntutan di mahkamah syariah, kes paling banyak adalah kes tuntutan nafkah si ayah lepas tanggungjawab itu. Lantaklah, dia dah kahwin dah ni, pandai-pandailah ayah baru dia. No, dari sudut agama, tanggungjawab nafkah anak tu tetap daripada ayah kandung, ya. Ini dah situasi ayah masih hidup. Baik, situasi berlainan ataupun keadaan lain pula ialah apabila si anak itu kematian ayah dia, ayah kandung dia, mak dia kahwin lain, ya. Makna kata ada ayah tiri. Soalan yang sama, siapa yang bertanggungjawab menanggung nafkah mereka? Ayah dia memang tak ada dah ni, dah meninggal dunia. Okey. Siapa? Dari segi hukum juga bukan atas ayah tirinya. Ayah baru atau suami baru maknya juga bukan, kan? Dan itu siapa punya tanggungjawab? Iaitu pergi kepada keluarga si ayah. Keluarga si ayah. Ya, ayah dah meninggal, tapi keluarga, kaum kerabatnya. Ini penting, sistem kekeluargaan yang besar ni. Dia pergi kepada datuk, lepas datuk dia pergi kepada, kalau ada adik-beradik yang lebih besar, adik-beradik yang ni, kemudian pergi kepada pak saudara dan sebagainya, mengikut pada hukum hakam, faraid, asabah dan sebagainya. Nak sebutnya, tanggungjawab anak tiri tu, anak yatim lah, ketika anak yatim, dia pergi kepada keluarga si ayah. Tetap bukan kepada ayah tiri itu. Realitinya, kalau ayah tiri itu yang ialah atas dasar ihsan, dia tanggung dia, itu bonus markah ataupun pahala untuk dia. Dari segi hukum tidak ada tanggungjawab padanya. Kembali kepada apa yang kita baca, yang kita bincang ini yang memahami hal itu, ini yang kita baru faham apa Nabi sebut, ayaluki ayali, anak-anak awak, anak-anak saya. Maksudnya itu Nabi bagi komitmen nak tanggung anak Ummu Salamah. Walhal dari segi hukum dan hukum pernikahan ni secara umum, jemaah sekalian, ialah dia berasaskan adat orang Arab ketika itu, lalu agama endorse jadi syariat. Ada beberapa adat tidak di-endorse. Antara yang di-endorse ialah bab-bab nafkah ini, bab bertanggungjawab ini. Anak yang kematian ayah dia menjadi tanggungjawab siapa? Dia keluarga dia, keluarga sebelah ayahnya. Tiba kat sini, Nabi kata, tak, aku tanggung. Anak awak, anak saya tanggung. Maknanya besar, janji ni besar, janji Nabi ni besar. Dan itu yang terakhir, yang saya kira sebagai penghapus kegusaran Sayyidina Ummu Salamah. Habis Nabi sendiri nak tanggung anak dia, okey dah. Itu besar, tuan-tuan. Sudut yang lain, memang pun Nabi ialah penanggung anak yatim umatnya secara umum dia. Dan ni nak bincang dari segi harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan ada peruntukan sumber pendapatan Nabi daripada faid dan ghanimah. Nabi urus dua sumber ini, sumber negara ini, dan Allah SWT tetapkan apa bentuk tata kelolanya, nak beri kepada mana. Allah tetapkan harta Nabi ini, walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ada 5 asnaf, 5 golongan penerima harta Nabi ini. Berbeza dengan zakat, zakat ada 8 kan asnaf dia. Termasuk asnaf harta Nabi tadi, Rasulullah ialah Nabi guna harta itu untuk perbelanjaan Nabi. Kemudian kaum kerabat Nabi, Bani Hashim. Kemudian Allah sebut wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim diurus oleh negara, pendek kata, diurus oleh negara. Anak yatim dia tak termasuk dalam asnaf zakat, tapi dia termasuk asnaf harta Nabi. Kalau bahasa lain ialah harta perbelanjaan negara. Jadi sekaligus dalam hal ini, ya, Nabi tanggung anak Ummu Salamah itu satu
komitmen mungkin peribadi Nabi, dan yang kedua memang juga tanggungjawab Nabi daripada harta yang Allah peruntukkan kepada Nabi, memberi tanggungan kepada anak yatim. InsyaAllah ni nak bincang panjang dari sudut syariat Islam, menarik. Habis cerita dia. Itu hadis yang berikutnya. Pendeknya tapi huraian kita agak panjang. Yang berikutnya, babak ke-67, muka 142, wakil meminang dan wakil meminang dan wali nikah. Ringkas saja. Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarku. Aku membalas, saya masih ada anak perempuan dan saya mudah cemburu. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang kedua disebut daripada Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Salamah. Perhatikan barisan nama ni anak beranak ni. Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah anak tiri Nabi yang nikahkan Nabi daripada ayahnya, iaitu Muhammad bin Umar bin Abu Salamah. Bahawa Rasulullah meminang Ummu Salamah menerusi anaknya Umar bin Abu Salamah. Lalu beliau menikahkan Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau masih kanak-kanak. Hadis riwayat Ahmad. Soal siapa yang jadi wali nikah Nabi dengan Sayyidina Ummu Salamah ini, dia ada khilaf riwayat. Ini segi sirah tak dapat nak elak berlaku khilaf. Dalam riwayat kita baca ni anaknya bernama Umar kan. Dalam riwayat lain sebut anaknya bernama Salamah. Kita tak pergi lebih mendalam nak tentukan siapa yang sebenarnya. Tapi yang pasti ialah anak kandung beliau. Ini membawa pada perbincangan fiqh juga kan. Kita mazhab Syafi'i tak boleh anak tidak boleh menjadi wali nikah mak dia. Adapun mazhab lain boleh. Ini perbincangan fiqh juga. Baik, daripada hadis yang ringkas ini kita dapat maklumat tambahan. Kalau kita boleh konstruk, boleh bina semula babak pernikahan tu, kita perlukan riwayat-riwayat ini. Dia tak semudah Abi Iddah. Kalau kita baca riwayat pertama tadi kan, Abi Iddah Nabi tu masuk pergi meminang. Tak, dia ada proses. Prosesnya apa? Oh, Nabi hantar wakil dahulu, hantar wakil meminang. Barulah kita tahu siapa, dan wakilnya yang kita tahu daripada riwayat ini Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sisi menarik yang saya baru terfikir, saya pun buat catatan terfikir, apabila muncul nama Hatib bin Abi Balta'ah ini. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah? Saya ingat siapa yang mengikuti sirah akan perasan nama ni. Secara umum ada beberapa situasi ataupun beberapa peristiwa nama beliau muncul. Yang paling ketara dalam kes apabila Nabi nak siapkan tentera untuk nak pergi tawan Mekah, dia yang pergi hantar surat kan. Pergi hantar surat senyap-senyap nak beritahu kepada orang di sana bahawa Nabi tengah persiapkan tentera. Lalu Allah turunkan wahyu menyebutkan hal itu. Surat itu dia dah kirim kepada seorang wanita pun dah bergerak ke sana di tengah jalan. Nabi pun hantar antara Sayyidina Ali dan beberapa sahabat Nabi untuk pergi cekup wanita itu, dan memang ada surat dia ni. Itu Hatib bin Abi Balta'ah. Atas itu memang kira kesalahan dia. Umar dah orang kata Umar dah tahu Rasulullah bagi saya bunuh, saya pancung aja mamat ni. Nabi kata tak, jangan, dia ahli Badar. Allah dah ampunkan dia. Dan dia beritahu sebab apa yang dia buat begitu. Bukan khianat dengan Nabi, tidak. Tapi dia, orang kata tindakan peribadi dia. Dia ada kebimbangan. Nabi serang nanti Mekah nanti macam mana pula anak beranak dia yang masih ada kat sana. Itu concern dia. Salah tu tak salah lah. Ini Hatib bin Abi Balta'ah. Yang lain pula yang apabila muncul nama beliau ialah dalam kisah ataupun dalam babak Nabi menghantar surat-surat dakwah kepada pembesar-pembesar di sekitar. Ini dakwah secara antarabangsa kan. Nabi hantar ke Rom, ke Parsi, ke Mesir dan sebagainya. Dan Nabi hantar tu melalui ada utusan dia, ada duta dia kan. Dan duta, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi duta, dia bukan sebarangan. Mereka ada satu ciri yang standard yang lebih kurang. Antaranya dari segi penampilan, segak, cantik, smart. Yang kedua dari segi sudut percakapan dia, bukan inilah, memang orang yang layak untuk nak pergi berdepan bercakap dengan orang besar-besar.
Hatib bin Abi Balta'ah termasuk salah seorang daripada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar beliau kepada siapa? Muqawqis, raja Mesir ketika itu. Dalam banyak-banyak raja yang Nabi hantar surat, Muqawqis antara yang respons secara baik. Dia tidak beriman tetapi dia respons secara baik, kan. Dia layan Hatib ni dengan baik. Kemudian siap Hatib balik tu dia bagi lagi hadiah-hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Termasuklah Maryah Al-Qibti dan saudara dia Sirin. Dan kemudiannya Nabi bersamanya dapat anak, kan. Itu kisah dia, Hatib bin Abi Balta'ah. Saya nak sebut begini, saya kata mungkin tak apa yang Nabi buat ini sebagai proses. Bagaimana? Kan Nabi hantar Hatib bin Abi Balta'ah tu ke Muqawqis. Peristiwa ini berlaku sekitar tahun ke-7, 7 ataupun 8 Hijrah. Itu peristiwa dia. Dan peristiwa Nabi hantar Hatib menjadi wakil meminang ini kepada Ummu Salamah berlaku pada tahun 4 Hijrah. Jadi nampak 4, 7 Hijrah. Saya membayangkan begini, dia tidak ada kenyataan yang jelas yang secara langsung sebut, tapi saya mengandaikan dengan fakta ini ada, saya mengandaikan ini proses. Ini proses dan Nabi begitu. Pertama, Nabi akan lantik orang terbaik yang selayaknya. Dan kedua, orang yang dilantik itu melalui proses latihan, dah dibiasakan dah. Sebelum Hatib dihantar ke bersifat atau menjalankan tugas di peringkat antarabangsa, buat ada tugas-tugasan dalam negeri dulu, antaranya menjadi jurucakap orang kata pernikahan, walaupun kecil tapi dia step by step proses ke arah itu. Saya ingat itu, saya kata ini proses ni Nabi hantar Hatib dalam ramai-ramai orang yang sahabat Nabi ada, kenapa Hatib? Ini pandangan saya. Yang wallah alam, kalau betul kita dapat belajar satu sisi pengurusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bab ni insya-Allah kita kena belajar bukan sekali lalu. Jadi fakta-fakta sirah ini dia bukan sekadar nama tempat orang, tak. Dia ada di belakang tu apa sebenarnya. Wallahu alam. Ini hadis yang kita sudah baca. Seterusnya, pendek-pendek saja hadis kita. Babak ke-68, nikah ketika Syawal. Kita dah bincang, saya ingat kan, dalam perbincangan bila Sayyidina Aisyah tentang apa Syawal ni. Menurut kita mazhab Syafi'i, sunat nikah bulan Syawal. Ada dua orang paling kurang isteri Nabi yang nikah ketika Syawal. Pertama Sayyidina Aisyah, yang kedua Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata Rasulullah menikahiku dan menggauliku, yakni bersamanya, pada bulan Syawal. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Baik, kita rasa macam tak ada apa-apa yang disebut. Rasulullah menikahiku dan menggauliku pada bulan Syawal. Kita mungkin ikut adat kita sekali lalu, apa nak diperincikan nikah dan gauli ni. Sehinggalah kita faham realiti nikah belum tentu bersama, kan. Sebagaimana Sayyidina Aisyah sebelum pada ni nikah dengan Nabi umur dia 6 tahun. Mula bersama dengan Nabi umur dia 9 tahun. Ada jarak dia. Dan itu adat ketika itu. Belum tentu orang tu nikah dia hidup bersama lagi. Termasuk juga Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, nikah awal, nikah dulu. Tapi tak duduk bersama lagi. Nabi tak bagi, kan. Dalam perbincangan buku Asam Garam 3, Nabi tak bagi selagi Sayyidina Ali tak bagi mas kahwin. Ni menarik lah. Jadi begitu. Maka dalam situasi Ummu Salamah, nak sebutnya Nabi nikah dengan dia dan terus nikah dan bersama terus ketika itu. Itu yang disebut Rasulullah menikahiku dan menggauliku pada bulan Syawal. Hadis yang kedua, Umar bin Abu Salamah berkata, selepas bercerita tentang kematian ayahnya, kemudian ibu melalui tempoh iddah dan ia tamat pada hari ke-10 sebelum Syawal berakhir tahun ke-4 Hijrah. Lalu Rasulullah menikahi ibu dalam tempoh 10 hari terakhir Syawal tu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Hari ke berapa? 20, 21, 23 sampai ke 30 Syawal, hari ke berapa tak dapat ditentukan. Cakap yang kita dapat tentu dalam riwayat ini dia detailnya. Bulan Syawal 10 hari terakhir tahun ke-4 Hijrah, insya-Allah. Ya, nikah Syawal. Seterusnya, banyak hadis dia ni. Kita baca.
buka soal jawab kalau ada nanti. Babak ke-69, Sayyidina Aisyah cemburukan Ummu Salamah. Masya Allah. Betul lah yang Sayyidina Ummu Salamah sebut dia cemburu, dan memang cemburu tu memang berlaku. Ni salah, terbalik. Ni sebelum tu lagi. Sayyidina Aisyah yang cemburukan Ummu Salamah. Dua-dua ni Masya Allah, tokoh ilmuwan. Boleh jadilah orang yang dia cerdik, dia cemburu dia lebih barangkali. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, bahawa Sayyidina Aisyah pernah berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, aku menjadi sangat sedih. Sekali lagi, siapa kata orang Arab okey poligami? Setelah orang memperkatakan tentang kecantikannya. Yang ni cuba saya stop, pause sekejap. Oh, kita trivia lah. Isteri Nabi yang ada riwayat secara jelas sebut dia cantik. Kadang kalau kita bermudah-mudahan kita kata semua isteri cantik lah, semua isteri Nabi cantik. Yalah, cantik ni subjektif kan. Beauty is in the eye of the beholder kan. Tapi secara realitinya ada orang yang memang disepakati dia cantik. Ada orang okey biasa-biasalah. Maksud kata cantik pada orang lain, tak cantik pada orang lain. Tapi ada orang ni semua tengok cantik. Ini maksud saya. Jadi dalam riwayat, berdasarkan riwayat, tak semua ada riwayat menyebut secara langsung isteri Nabi ni cantik tak. Yang ada beberapa orang yang memang riwayat secara umum sebut, jelas sebut dia ni cantik. Ada beberapa orang sahaja. Antaranya Ummu Salamah berdasarkan riwayat ini. Setelah Rasulullah menikahi Ummu Salamah, aku menjadi sangat sedih kerana orang duk sebut-sebut tentang kecantikannya. Ya. Lalu aku merisiknya. Sayyidina Aisyah mungkin tak kenal lagi Ummu Salamah ketika itu. Dia masih lagi ingat umur dia sekitar 12 tahun ketika Nabi nikah dengan Ummu Salamah. Lalu aku merisiknya sehingga aku dapat melihatnya sendiri. Aku dapati demi Allah, dia berkali-kali ganda lebih sempurna dan cantik daripada yang diperkatakan. Ini persepsi Sayyidina Aisyah. Allah cantik sangat. Aku pun adukan hal ini kepada Hafsah. Dalam apa quote, mereka berdua kamcing. Ni ayat saya ni. Mereka berdua kamcing. Kita belajar asam garam satu, kita tahu hal ini. Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Hafsah sangat kamcing mereka berdua ni. Tak ada isu apa kata isu marah, tak ada. Ini bukan ni. Ni beradik-beradik. Dari segi umur saya sebut tadi, Sayyidina Aisyah ketika ini 12, Sayyidina Hafsah ketika ini umur sekitar 22-23 tahun. Jarak juga tu 10 tahun. Ni kakak dengan adik ibaratnya. Jadi adik mengadulah kepada kakak, ni seorang lagi ni. Bagaimanapun si kakak Sayyidina Hafsah membalas, taklah, awak cemburu lebih je, awak je cemburu lebih. Dia tu tidaklah melainkan sebagaimana setakat yang orang sebut-sebut je lah. Orang sebut cantik je lah, cantik lah. Yang awak sebut tu dia cantik sangat gini-gini macam bidadari, taklah sampai macam tu. Begitulah kita nak faham ketika itu kata-kata Sayyidina Hafsah. Jadi lepas pada tu Hafsah sendiri pergi merisik dan melihatnya sendiri. Kemudian Hafsah berkata, sungguh dia hanya sebagaimana yang orang perkatakan saja. Betul lah. Orang kata memanglah cantik, hidung mancung, sekadar orang kata lah. Dia memang cantik, tapi taklah luar biasa cantiknya sebagaimana yang awak dah sebut tu, kata Sayyidina Hafsah kan. Sayyidina Aisyah memberi bayangan, cantik sangatlah Sayyidina Hafsah ni. Ini ada orang begitu kan. Mungkin boleh kongsikan pengalaman. Kadang kita tengok satu perkara, first impression itu, wow. Lepas tu lama tengok balik, taklah macam tu sangat. Kata Sayyidina Aisyah, makna kata ni Sayyidina Hafsah pujuk ataupun redakan keadaan Sayyidina Aisyah ni. Selepas itu kata Sayyidina Aisyah, aku melihatnya semula. Sungguh dia sebagaimana yang Hafsah katakan. Dia cantik tapi taklah macam tadi duk bayang mula-mula cantik sangat tu. Kata Sayyidina Aisyah, tapi aku tetap cemburu. Hadis Ibnu Sa'ad. Menarik, saya gelak baca semalam tengok balik, masya-Allah. Ini keadaan dia. Ibu-ibu boleh respon nanti. Baik, berapa perkara trivia saya sebut tadi. Isteri Nabi yang secara riwayat sebut jelas cantik. Pertama tadi kita tahu Sayyidina Ummu Salamah sebagaimana riwayat ini. Kemudian riwayat lain yang menyebut ialah Sayyidina Safiyah. Safiyah juga cantik. Dan saya kata dia paling cantik lah. Wallahu a'lam. Adapun sisi Nabi yang lain tidak disebut
Allah alam, boleh bagi input. Saya je spontan duk tengok macam tu tak datang riwayat yang sebut mereka ni di attribute kepada kecantikan. Sayyidina Aisyah ada secara tidak langsung disebut Humaira, yang kemerah-merahan. Itu satu. Baik, yang lain, trivia yang lain ialah siapa dalam ramai isteri Nabi yang Sayyidina Aisyah cemburu. Kita tahu Sayyidina Aisyah kuat cemburu. Adakah dengan orang kata bermuda dah semua orang dia cemburu, dia buat pasal? Saya rasa tidak. Kita tengok, ni penting mengaji berdasarkan riwayat. Kita sebut apa yang disebut oleh riwayat, kita ulas, kita analisis berdasarkan apa yang termaktub dalam riwayat. Adapun tak ada, kita tak boleh ulas sepanjang-panjang lebih-lebih. Baik. Atas berdasarkan riwayat, saya senaraikan, saya kata apa yang nikah bulan Syawal kebetulannya kuat cemburu ya. Tak, itu rumus saya, Allah alam. Kita tengok nanti. Antaranya ya, orang yang Sayyidina Aisyah cemburu tadi, Ummu Salamah, Sayyidina Ummu Salamah. Yang berikutnya Sayyidina Safiyah dalam riwayat yang lain. Dan ketiga ialah Sayyidina Khadijah. Dan antara tiga ni yang Sayyidina Aisyah sebut, pengakuan beliau sendiri, orang paling aku cemburu lebih dia ialah Sayyidina Khadijah. Walau tak pernah jumpa dia pun. Masya-Allah. Ada pun orang lain tak. Dengan Sayyidina Hafsah tak ada riwayat Sayyidina Aisyah sebut dia cemburu. Dengan Sayyidina Saudah lagi lah tak ada. Bahkan dia suka sangat Sayyidina Saudah. Ni ibarat mak dengan anak ni. Masya-Allah. Dengan orang lain tak ada. Jadi saja sekadar trivia untuk nak menambahkan lagi orang kata penghayatan kita kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadisnya. Kita teruskan. Insya-Allah boleh lagi ya. Saya nak baca, memang tak sempat habis lah. Saya nak baca 1, 2, 3, 4 ataupun 5 lagi hadis. Kemudian kita berhenti. Yang selebihnya kita sambung dalam pengajian yang akan datang. Baik, kita teruskan. Asam garam 10. Ummu Salamah masih segan. Abdul Aziz bin anak perempuan Ummu Salamah. Sama tadi, riwayat pertama tadi. Ini riwayat yang tadi, sambungan. Abdul Aziz bin anak perempuan Ummu Salamah daripada Ummu Salamah menceritakan ada 3 dot itu. Bayangkan itulah hadis pertama yang kita baca sebelum pada itu. Kemudian ini sambungan dia. Selepas itu Rasulullah menikahi beliau. Kemudian Nabi datang kepada Ummu Salamah, namun baginda mendapati beliau sedang menyusu anak. Justru baginda beredar. Selepas itu Nabi datang semula dan mendapati beliau sedang menyusu anak. Justru baginda beredar. Peristiwa ini berlaku 2 ke 3 kali dalam riwayat yang lain. Secara tak langsung kita dah baca hadis ini kan dalam buku yang pertama kita. Lalu hal ini sampai kepada Ammar bin Yasir. Lantas beliau pergi berjumpa Ummu Salamah. Ammar bin Yasir sahabat Nabi, sahabat yang terkenal. Penting nak kena kita tahu siapa dia ni. Boleh dalam ramai sahabat dia muncul ni, dia tahu hal yang Ummu Salamah buat, dia boleh pergi jumpa Ummu Salamah, boleh buat apa yang dia buat ni. Ni kita bincang. Saja saya lontarkan soalan untuk ulang kaji. Apa hubungan Ammar bin Yasir dengan Ummu Salamah sehingga dia boleh buat macam ni? Dia pergi, Ummu Salamah dapat tahu yang Ummu Salamah sebenarnya mengelak dari Nabi, buat menyusu apa Nabi nak jumpa dia. Dia pergi jumpa. Dia pun berkata, awak ni menghalang Rasulullah dengan kemahuan baginda. Awak duduk di tengah-tengah Rasulullah dengan kemahuan baginda. Maksudnya ya Nabi nak bersama. Baik, anak tu ke sini. Bawa anak tu kemari. Beliau pun ambil anaknya. Siapa anak ketika itu? Zainab, masih lagi menyusu. Beliau pun ambil anaknya, buat lari, buat pergi, bagi orang lain menyusukannya. Tinggal di rumah tu Sayyidina Ummu Salamah. Tak ada anak dah. Kemudian Rasulullah datang lagi. Baginda bertanya, tengok mana Zainab? Tadi berapa kali Nabi pergi, tak apa, ada je. Ni mana Zainab? Ummu Salamah pun beritahu Rasulullah, Ammar bawa pergi tadi. Maka Nabi pun menggauli beliau. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Siapa Ammar bin Yasir dengan Ummu Salamah ni? Mereka berdua ialah adik-beradik sesusu, adik-beradik susuan. Jadi mahram, bukan. Kalau kita tak tahu ni, kita mungkin orang dah baik, selambanya bebas ni. Tak begitu. Dia adik-beradik susuan. Baik. Hadis yang berikutnya. Ke Asam Garam 71, makan malam pertama. Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku, memindahkan aku dan menempatkan aku di rumah Zainab binti Khuzaimah.
Ummul Masakin selepas beliau meninggal dunia. Sebelum baca lebih lanjut, dari segi turutan siapa yang nikah dulu antara Sayyidina Zainab binti Khuzaimah ke dulu ataupun Ummu Salamah dulu, ada khilaf riwayat. Kalau kita baca riwayat ini, nampak secara jelasnya Sayyidina Zainab dulu yang Nabi nikah dengan dia, kemudian dia meninggal, kemudian baru Nabi nikah dengan Ummu Salamah. Ini berdasarkan riwayat ini. Cuma saya sebut ni sebagai exposure, pendedahan. Jangan terkejut kalau jumpa riwayat yang sebut sebaliknya. Ini biasa dalam sirah, riwayat yang ada tu kadang tak dapat nak ditentukan mana yang tepatnya. Baik, jadi kita tahu kat sini. Ikut kronologinya, Ummu Salamah Nabi nikah kemudian selepas kematian Sayyidina Zainab binti Khuzaimah. Saya syorkan untuk rujuk lagi jadual fakta angka ni. Tengok Sayyidina Zainab binti Khuzaimah ni siapa. Tak banyak tentang beliau, tapi yang seadanya itu sikit kita hargailah riwayatnya. Kata Ummu Salamah, aku dapati ada sebuah tempayan, maka aku melihat apa yang ada di dalamnya. Aku dapati di situ ada sedikit biji gandum. Di sekitar itu ada juga batu penggiling, periuk dan juga teko. Aku tengok lagi, aku terjumpa pula sebekas lemak. Maka aku ambil gandum, kisar dan masukkannya ke dalam periuk. Kemudian aku ambil sebekas lemak dan campurkan ke dalamnya. Itulah makan Rasulullah dan isterinya pada malam walimahnya. Itu pada malam atau hari pertama itulah malam tu. Hadis dia Ibnu Sa'ad, insya-Allah seadanya sahaja. Hadis riwayat yang kedua, dalam riwayat Ummu Salamah berkata, menjelang malam pertama yang dijanjikan, pada sebelah siangnya aku gunakan lesung dan batu ibuku, aku kisar biji gandum yang ada untuk keluargaku, aku gunakan juga lemak yang ada, aku masak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, aku hidangkannya kepada baginda, baginda makan dan tidur di rumah pada malam itu. Keesokan paginya baginda bersabda, awak memang seorang yang mulia dalam keluarga awak. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Nota, fakta ini bercanggah dengan fakta yang lebih masyhur, iaitu Zainab binti Khuzaimah dinikahi kemudian daripada Ummu Salamah. Ya, itu faktanya. Baik, itu riwayat. Kita dapat tahu tentang makan malam Nabi dengan Sayyidina Ummu Salamah yang mana dimasak sendiri oleh Ummu Salamah. Masya Allah. Hadis yang berikutnya. 3 hari berbulan madu dengan Nabi SAW. Hadis ni kita bincang sebelum ni. Kita baca sekali lalu saja. Daripada Ummu Salamah bahawa ketika Rasulullah SAW menikahinya, baginda tinggal bersamanya selama 3 hari. Kemudian Nabi bersabda, hal ini bukannya kerana awak lemah mengurus keluarga awak, tak. Kalau awak mahu, saya boleh tinggal lagi sampai 7 hari. Cuma kalau saya duduk 7 hari dengan awak, saya akan kena duduk 7 hari juga dengan dari sisi yang lain. Hadis sahih riwayat Muslim. Imam Muslim letak dalam kitab penyusuan dalam bab kadar waktu suami menginap di rumah isteri yang janda dan dara. Ini ada isu fiqh, perbincangan fiqh. Kita baca dulu hadis yang sebelum dan yang selepas pada tu, kemudian saya ulang kaji sedikit. Sebab kita dah bincang panjang dah hadis ni sebelum pada ni. Baik. Hadis yang berikutnya ke-73, Ummu Salamah tak mahu lepaskan Nabi. Kita gabung dengan riwayat kita baca sebelum ni. An Abi Bakr bin Abdul Rahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja Ummu Salamah fadakhala 'alayha فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. Daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman, ketika Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah lalu duduk di rumahnya, selepas itu baginda pun nak beredar, nak berangkat pulang. Riwayat kita gabung dengan riwayat sebelum pada ni. Ini berlaku selepas hari yang ketiga. Nabi duduk di rumah Ummu Salamah selama 3 hari. Ini hari terakhir Nabi bersama. Nabi nak keluar, fa'arada an yakhruja, Nabi nak keluar rumah. Akhadhat bi thawbihi. Lalu Ummu Salamah pegang baju Nabi, insya-Allah. Pegang baju Nabi, tarik baju Nabi. Dan yang kata izinkan pergilah. Faqala Rasulullah, Nabi pun kata, in syi'ti zidtuki wa hasabtuki bih. Okay, kalau awak nak, maksud kata nak saya duduk lagi, boleh. Saya boleh tambah. Tapi saya kena tolaklah hari awak nanti KKL lain yang pula. Dan Nabi sebut, lil bikr sab'un wa lis sayyib thalath. Sebab secara polisinya ketika itu Nabi sebut untuk anak dara, isteri yang baru kahwin yang merupakan anak dara, tempoh bermulan madu 7 hari, dan
isteri yang nikahi dia janda 3 hari. Hadis sahih riwayat Muslim, Imam Muslim letak tadi dalam kitab yang sama, bab yang sama, kadar suami menginap bersama isteri yang janda dan dara. Ini kita sebut dari segi hukum fiqh secara umumnya, ni kalau berpoligami lah, berapa lama tempoh orang kata bagi masa kepada pasangan suami isteri yang baru itu untuk bersama. Yang mana isteri yang ada sebelum tu tak boleh nak tuntut. Abang balik rumah saya dah cukup dah tu. Adakah begitu? Hari ni kahwin, malam ni ni. Okey bang, hari saya pula esok. Adakah begitu? Tak, dalam agama memberi ruangan. Kalaulah isteri yang baru nikahi itu anak dara 7 hari berturut-turut boleh duduk bersama, baru mula penggiliran. Kalau janda dia 3 hari. Wallahu a'lam. Uh, Catatan, kita mesti catatan sikit sini. Anas berkata, jika saya mahu saya akan katakan Nabi bersabda, tapi yang sebetulnya adalah sunnah. Yang sebut tadi lil bikr sab'an wal thayyib thalathah, itu bukannya sabda Nabi secara jelas secara daripada Nabi, tapi ulasan Anas bin Malik dan orang lain. Itu adalah sunnah jika seorang menikahi anak dara dia tinggal bersama 7 hari, jika dia menikahi seorang janda maka dia tinggal selama 3 hari. Riwayat Al-Bukhari. Baik. Dan saya nak baca, saja-saja nak baca hadis ini sebagai penutup tanpa ulasan, nak pancing untuk kuliah kita yang akan datang. Ya, bab ataupun hadis ke-74, doa Ummu Salamah termakbul jua. Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan ucapan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada juga kita akan dipulangkan. Ya Allah, ganjarilah aku akibat musibahku dan gantikan untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Siapa yang doa begini, Allah pasti akan gantikan untuknya yang lebih baik. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapa lagi orang Islam yang lebih romantik, lebih baik daripada Abu Salamah, rumah pertama yang berhijrah kepada Rasulullah. Selepas itu aku ucapkan doa ini, sungguh Allah gantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni, kisah ni saya perlukan masa lebih untuk kita bincang secara lumat dan sebab ada kepentingan untuk kita semua. Dan untuk khusus kisah ini sendiri, dia ada background lagi, ada kisah latarnya lagi. Ha. Sebenar kalau kita tengok kat sini, seolah-olah Ummu Salamah dia kata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Seolah dia dengar secara langsung Nabi yang sebut. Tapi kita gabung dengan riwayat lain menunjukkan tak, beliau tak dengar direct daripada Nabi, tapi dia dengar daripada orang lain. Orang tu yang ajarkan dia doa itu. Siapa orang itu? Itu kita kena teruskan pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam, saya berhenti setakat ni, saya serah kepada pengurusi. Kita buka pada perbincangan, kalau ada soalan, input dan sebagainya dialu-alukan. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, uh, Ummu Salamah ni ada kaitan kena mengena dengan Nabi juga kan? Maksudnya? Maksudnya ayah dia ada kaitan dengan Nabi lah kan? Saya kena tengok balik lah. Yang pasti suami dia, Abu Salamah tu. Abu Salamah tu yang ada kaitan langsung dengan Nabi. Abu Salamah ialah sepupu Nabi, sekaligus merangkap adik-beradik susuan dengan Nabi. Menyusu dengan dua ibu susu yang sama, Thuwaibah dan juga Halimah. Ummu Salamah saya tak pasti. Dia pada Bani Makhzum. Saya tak pasti. Rasanya macam tak. Takut saya kena tengok balik. Kalau saya baca sikit, boleh tak Ustaz? Saya minta izin. Oh, ada ni. Okey, ada input. Bagus. Abu Umayyah tu ayah dia kan? Ya. Yeah.
Abu Umayyah ini dikenali juga sebagai Zat Ar-Raqib yang mana beliau juga merupakan bapa saudara kepada Nabi kerana beliau juga ialah suami kepada ibu saudaranya iaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Masya Allah. Menarik, menarik. Kalau betul, ya, menarik. Ibu Ummu Salamah Atikah binti Amir bin Rabi'ah. Ha, Itu tak apa kot. Lepas Selamat. tu saya dah baca juga beliau seorang perempuan yang cantik daripada nasab yang mulia. Mhm. Menarik. Itu je lah yang saya dapat. Makna kata, macam tadi, kalau dia, mana kata, dia sepupu Nabi lah. Tak ada sepupu. Bapak dia yang sekejap. Abu Umayyah dikenali merupakan bapa saudara. Bapak dia ialah bapa saudara Nabi. Jadi ialah sepupu lah kan? Bapak dia bapak. Yelah tu Ha, sepupu lah. bapa dia nikah dengan mak saudara Nabi, Atikah. Ha, Sepupu lah. makna dia sepupu. Menarik. Saya baru dapat pendedahan ni. Nak kena pastikan dulu. Tapi yang dapat ni, wow, menarik. Jadi kita dapat, kalau betul, nak kena pastikan. Kena pastikan kalau betul, makna kata Nabi nikah dengan dua orang sepupu lah. Pertama, Sayyidina Zainab. Yang kedua, Sayyidina Ummu Salamah. Nak kena pastikan dahulu. InsyaAllah. Cuma orang Arab, dia sepupu tu dia ada dua kelompok. Pertama sepupu sebelah ayah, yang kedua sepupu sebelah mak. Kan? Sebab mak saudara ni pun dia ada dua, sebelah mak, sebelah ayah. Yang menjadi keluarga betul orang Arab ni di sistem patriarki ialah sebelah ayah. Sepupu sebelah ayah, pak saudara, mak sebelah ayah. Adapun yang sebelah mak tu dia tak sekuat yang pertama. Tapi mari kepada kita hari ni, kita budaya orang Melayu, kan sebut sepupu ni umum lah, sebelah ayah ke sebelah mak sama-sama kuat. Secara realitinya boleh jadi lebih kuat dengan sebelah ibu ataupun lebih kuat sebelah ayah. Tapi title dia sepupu kan, tetap sepupu. Menarik, terima kasih. Ni saya dapat ni. Saya dapat benda yang baru lah. Kalau ni saya kena buat apa kata, confirmation Yang sendiri. Terima kasih, lagi satu, insya-Allah. Ha. kalau boleh saya tambah yang tadi Ustaz cakap berkenaan dengan siapa yang nikah dulu, Zainab ataupun Ummu Ha. Salamah kan. Mhm. Yang saya baca, Zainab dinikahi pada bulan Ramadan. Jadi betul lah kot. Dia nikah dulu. Bulan Ramadan tahun 3 Hijrah. 3 Hijrah. Boleh Yang ni nikah tahun berapa Hijrah Ustaz? 4 Hijrah Ummu Salamah. Oh, tahun depannya lah. Ha. Sebab dia memang dengan pernikahan dengan Sayyidina Zainab binti Khuzaimah, dia ada riwayat. Dah dia tak banyak tapi riwayat tu khilaf pula kan. Contoh bila dia nikah satu. Kemudian nanti berapa lama dia hidup. Ada yang kata 8, 9 bulan, ada yang kata 3 bulan lepas tu meninggal. Jadi rencam dia punya riwayat itu khilaf. Sehingga tak dapat nak orang kata pastikan dengan yang mana yang betul-betul orang kata confirm. Dari buku yang saya baca ni, Sayyidatina Zainab meninggal pada bulan Rabiul Akhir 4 Hijrah. Lepas tu agaknya Hijrah. baru lepas tu dia kahwin dengan lah Ummu Salamah. Oh ya, kalau turut waktu tu logik tu. Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Syawal. Nikah dengan Ummu Salamah, insya-Allah. Terima kasih input. Saya suka begini. Dapat kata penambahan. Orang lain ada lagi? Jelas tak pengajian kita hari ni? Alhamdulillah jelas Ustaz. Dia agak straightforward kan? Setuju. Ustaz, macam mana nak cari nak buat family tree ya? Nak cari input-input untuk ni semua? Family tree. Kan sebab mereka ni semua nanti bila kita tengok dia akan bersambung kat mana-mana kan, semuanya macam saudara kan. Termasuklah sahabat juga kan. Macam best pula.
Betul. Itulah usaha yang kita, orang kata, peminat sirah kemudian kena buat. Generasi terdahulu mereka dah melakukan tanggungjawab mereka yang sesuai pada ketika itu. Bermula dengan ulama peringkat awal, mereka mengumpul riwayat daripada sumber-sumber pertamanya. Ni daripada anak yang contoh daripada cucu kepada ni kumpul-kumpul riwayat itu. Itu pun dah usahanya ni. Lalu dibukukan, direkodkan dalam kitab. Mari kemudian ulama ni buat pencerahan sebagainya. Mari kita zaman hari ni, kemudian teknologi ada, saya ingat usaha yang perlu ialah kita visualize. Kita tak lagi membaca secara tadi riwayat ni banyak, tetap itu sebagai sumber dia kita kena. Tapi kita olah, kita orang kata bukan recreate ya, kita persembahkan dalam bentuk visual tadi, family tree-nya, timeline-nya. Itu orang kata kemudahan yang Allah beri kepada kita hari ni. Yang mana kita kena buat. Yang tu yang saya menjadi tekanan pada diri saya lah. Saya mohon doa projek saya untuk sirah ni, saya nak ke situ, nak memasyarakatkan semula sirah, nak bagi nampak sirah ni menarik sebenarnya, dengan ada bantuan gambar seumpama itu. Jadi bab family tree tanya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab sumber sirah yang sudah ada, memang tak ada lah, memang tak ada bentuk itu. Tapi tidak boleh perlekeh, mereka dah laksana tugas kita. Kita yang kemudian ni, bagi saya agak, ni saya punya style, agak tak kenalah awak mengulang tulis benda yang sama. Cuma penulis beza tanpa membawa satu benda yang baru. Dari sudut mana? Dari sudut kajiannya, dari sudut persembahannya. Yang ni kalau Allah doakan saya lah. Saya berfikiran begitu. Apabila kita menulis, menghasilkan sesuatu, kita bawa benda yang baru. Bukanlah baru sangat pun, dari sudut-sudut ni lah. Persembahannya, sebagaimana boleh tengok dalam buku Asam Garam, saya buat garis masa, buat ni. Dan memang nak buat tu bukan senang lah. Dia jadi macam mana? Nak menghasilkan tu, end result dia, wow, cantik. Oh, mudahnya faham. Tapi nak buat itu jauh lagi susah daripada sekadar jumpa riwayat, tulis terjemah. Jauh lagi susah. Cuma orang tak menghargai. Orang tak, semua orang nampak hari tu, dia tengok lah mudah kot ni. Sebab itu sebenarnya menulis buku-buku yang saya cuba buat ni macam memudahkan ni dari segi nilai intelektual dia rendah. Awak tak rasa itu suatu usaha intelektual yang dahsyat. Lalu itulah. Tapi tulisan-tulisan yang bersifat akademik, yang jurnal, sebenarnya bagi saya dari segi penulisan sebenarnya mudah. Lebih mudah lah. Tapi itu yang diangkat. Kita baca pun tak faham. Tapi itu yang diangkat sebagai nilai akademik. Allah alam, ini tak apalah. Itu orang kata penilaian manusia. Kita serah pada Allah SWT untuk menilai yang sebetulnya lah. Jadi saya minta doakan saya istiqamah, ikhlas dalam hal ini. Yang saya kempen sebelum pada ini, saya ada gerakan Simply Sirah kan. Ada Facebook Simply Sirah. Doakan, inilah hasratnya ke arah itu, nak menghasilkan bahan-bahan sirah yang tadi berbentuk visual itu. Dan bukan senang lah, perlukan sokongan-dokongan ramai. Wallahu alam. Jadi kembali kepada soalan, kalaulah nak tahu dah family tree tu, dan saya sebut secara awalnya tak ada orang buat, tak banyak orang buat, dan itu satu ruangan. Kalau kita ada kemampuan, why not kita cuba buat rangka-rangka. Rangka-rangka tu baru kita nampak. Wallahu alam. Orang lain ada cadangan? Ada apa-apa? Sambil-sambil kan, kalau tak ada orang ni, doakan saya juga. Hari ni hari pertama saya masuk pejabat semula. Lepas pada habis kuliah ni, saya nak kena bergerak masuk office, bermula hidup baru, masuk office semula. Tak terfikir pun sebelum pada ini. Dan doakan, tak tahulah macam mana nak survive tu, nak bayar apa office ni dan sebagainya. Seram juga ni. Tapi saya ada isteri saya, dia lah, saya standby minta duit dengan dia lah kalau apa-apa pun. Oh, nak tanya office kat mana? Office di KL tak boleh disclose lagi sebab yelah baru masuk, keadaan boleh bayar lah dengan office keadaan bagaimana kan. Tak ada nak Dia guna lagi nak staff proses. ke Ustaz? Saya Tak ada nak guna staff ke? Adik Irma tu rasanya boleh jadi staff. angan-angan tu iyalah, tapi tak mampu kan, kemampuan tu bermula sendiri dulu. Saya dengan Ustaz Adin dulu.
Kita orang tak ada gaji, kita orang kuli, kita orang ni. Adalah seorang lagi nak cuba nak Alhamdulillah. ni. Tahniah Ustaz. Doakan. Saya fikir sendiri, fikir nak hidup sendiri, inilah saya punya keselesaan. Duduk di rumah, jadi suri rumah sebagainya ni. Boleh sustain lah. Tak, orang kata taklah senang, tapi orang kata tak menyusahkan orang, kan. Tapi apabila Ustaz Adin approach dia duduk ni membayangkan kita perjuangan kita sirah ni besar gini ni, kita nak bukan nak bawa diri seorang, tapi kita nak membentuk komuniti minat sirah. Dan saya sebut tadi, kembali kepada isu tadi, dengan usia saya dan kemampuan saya, mustahil untuk nak buat seorang-seorang yang segala nak buat itu. Jadi kita kena melangkah ke, orang kita lebih keluar dari comfort zone untuk nak bentuk komuniti pencinta sirah yang mana boleh menyumbang. Mereka menulis buku sebagaimana yang saya ni menghasilkan grafik-grafik ini untuk bagi faedah masyarakat atau umat ni. Jadi bermula tadi lah dengan paksa kena ada syarikat, kena ada setempat markas operation lah, beroperasi. Doa dia baru melangkah, baru hari ni, baru nak masuk office ni. Allah Alam. Pada pendapat saya kan Ustaz, orang Ya. ramai minat sirah ni, tapi orang tak minat jenis dalam buku ni. Macam kalau ada macam family tree, macam saya cakap tu lah, ada sini macam kita boleh visualize benda tu baru best. Macam kita baca ini anak itu nak lalas, ini anak siapa macam saya lah, saya tak macam susah nak tangkap ni, nama dah lah dekat sama kan. Bila ada macam ni, jadi macam tiba-tiba baru ni dengar pasal ini anak orang ni kaitan dengan ni, macam lama kita kena buat something ni. Sebab sebelum ni macam nak buat family tree juga, tapi macam tak berapa nak buat. Lepas tu macam rasa nak kena buat jugalah tu. Tanya Ustaz tu, macam mana kalau kita nak cari, takut sumbernya salah ke, orang yang salah ke, Hindun ramai Hindun ni lah, sekali nama bapak dia pun ada 2, ingatkan salah punya serupa. Jadi macam tu yang takut salah fakta pula kalau kita nak buat sendiri. Kok ada rujukan yang kita boleh cari kat mana-mana yang sahih ke? Ya, ada segi rujukan, ada kitab asal. Kalau semua dalam bahasa Arab sekarang ni, Tabaqat Ibnu Sa'ad, kalau tengok saya punya riwayat yang saya sebut, Tabaqat daripada riwayat Ibnu Sa'ad, situlah sumber utama duduk kat situ. Cuma tetap kena menggunakan satu tahap intelektual untuk nak pandai didak, pandai indak, boleh gabung ini. Dalam hal ini, sebab ni saya buat hal perkara tu, dare to make mistake kena berani untuk buat salah. Kita buat dengan pensel, tulis, gabung ni, nanti kita rupanya salah, boleh padam. Tapi ada proses yang saya sangat menyeronokkan. Kita hibur, ni ayah dia, ni adik beradik rupanya, ni adik ipar. Nanti kemudian salah, tak apa. Dekat situ berlakunya proses ilmu, perbincangan dan sebagainya. Kita hasil tu kita tunjuk kepada, kalau contoh akak buat nanti tunjuk kat saya, kita boleh double check. Ini sebagaimana saya buat dengan Ustaz Adin. Dia buat, saya double check. Saya buat, dia double check. Yang hasilnya kita up dalam Simplisirah. Semalam dia baru up satu yang dia buat carta Nabi dan Sayyidina Khadijah, menampakkan anak-anak tiri Nabi, iaitu anak Sayyidina Khadijah sebelum pada itu. Itu pun nak masukkan lagi, dia dah buat panjang, tak apalah, itu style dia. Kalau kira ada lagi anak-anak dia yang tak dimaksudkan. Yang saya dah buat dalam buku Asam Garam 3 ni. Ada beberapa grafik dalam ni kan. Ni anak-anak Nabi, apa lagi, yang mana? Anak-anak angkat Nabi, nak tunjuk. Contoh anak tiri Nabi, kalau boleh nampak kan. Ni ada lagi, apabila siap ni, cari ada lagi 2-3 orang lagi yang tak dimaksudkan. Dia perlukan proses masa. Jadi sekali lagi saya mengalu-alukan siapa yang ada kehendak dan ada kemampuan, keinginan tinggi untuk buat draft lakaran itu. Setiap orang sahabat kita buat begitu, boleh gabung dengan sahabat Nabi bagi nampak kan. Sebagai dalam buku Petak Asam Garam pertama kan, di bahagian kulit tu saya buat. Yang tu antara effort yang beberapa kali saya buat tu, bagi nampak. Sebenarnya luas lagi, besar, tapi sebabkan ruangan ada juga dibuang-buang. Saya nak bagi nampak the reality. Sahabat Nabi dia bukan orang jauh-jauh, orang dekat-dekat yang ada kaitan. Wallahu a'lam. Orang lain ada pandangan apa-apa?
Apa boleh baca ni? Apa komen tu? Ya Ustaz, saya bacakan. Yang mana ya? Di mana boleh dapatkan buku-buku Ustaz? Oh, ada link. Boleh Nanti kita boleh bagi link. kongsikan. Okey, kongsikan. Puan Lailawan ada dekat dalam kita punya grup ni ke? WhatsApp grup kita ke? Okay. Nanti kalau ada di dalam grup tu nanti kita kongsikan. Dah umur 40 tahun baru saya tahu anak Nabi ada seorang bukan dari Sayyidatina Khadijah. Oh, Okey. okey. Tu Puan Intan Safarinas. Agak mengejutkan, Mm-mm. agak ramai. Jadi kita Ya. kadang kita tak sangka orang apabila kita bentang grafik itu, Ah, yang orang tahu anak Nabi ada seorang lagi, tujuh. Biasa 6 orang, mana seorang lagi. Persoalan tu berulang menyebabkan orang tak tahu rupanya. Jadi menarik. sekejap saya cari lagi kalau ada soalan. Hmm. Ustaz, kalaulah ada usaha menyampaikan sirah Rasulullah semasa umrah, bolehlah kiranya Ustaz maklumkan. Kalau ada rezeki kami turut serta. Ustaz jadi mutawif ya? Tak tahulah masa tu. Ah, ah. Ah, itulah Ada. Puan Intan Safarinas. Dia Oh, dia lagi. Ada permintaan doakan. Saya syarat begini, itulah. bayangan asal bayangan awal siapa nak join nanti kalau saya nak buat ni, dia kena buktikan dia kena join half marathon dulu. Setuju? Okey juga tu. Jadi dah ada sikit basic, lepas tu pergi sana barulah macam boleh apply kan. Betul kata Practical tak. pula. Sebab saya jadi umrah, Bagus tu. saya buat mutawif. Saya jadi mutawif ada pengalaman beberapa tahun tu. Dan apabila buat mutawif dalam jumlah yang lebih besar dengan pelbagai peringkat umur, memang cabarannya dari segi pergerakan. Ada yang muda dia nak bergerak, ada yang lebih berusia dia nak ni. Jadi situ konflik dia. Dia kata kalau nak buat umrah dalam dengan misi khas meneroka semua, dia perlukan satu tahap standard fitness yang tertentu yang agak tinggi, tak boleh sebarangan orang ikut. Jadi antara saya kata paling tidak saya kena join half marathon dulu. Layak tu baru boleh pergi. Sebab berjalan makan ni kekuatan. Allah alam. Ada lagi? Dialu-alukan kalau ada perbincangan, penambahan ataupun pertanyaan. InsyaAllah sebelum Ustaz bergerak ke ofisnya yang baru. Wow. Teruja saya nak tengok. Kosong. Siapa? Sapu nak ni. Tapi yang penting hari ni saya nak mencari ni. Saya nak bawa bantal. Itu pertama, kena bawa bantal. Tidur wajib. Alhamdulillah. Keluar gua masuk office. Bertukar gua lah. Gua sana lah pula. Sesuai lah Ustaz. Kosong-kosong tu kan jadi gua. Kalau dah penuh dah tak jadi gua. Betul tak? Tapi kan hari tu kita orang belajar pasal yang Abu Umayyah punya ni kan, yang kisah pasal perang tu. Memang menarik lah Ustaz. Memang macam yang Kak Intan cakap tadi tu, memang ada rasa macam nak tengok balik family tree daripada atas sampai ke bawah. Macam mana kita nak kaitkan dengan yang nanti bila berlaku perang tu, siapa sebenarnya orang ni, siapa orang ni, perkaitan tu. Tu yang Kak Intan cakap kalau ada family tree nak rujuk kat mana tu. Saya pun terfikir juga tau nak cari benda tu. Untuk bagi nampak lebih jelas lah. Sebenarnya siapa yang disebutkan tu dalam penceritaan tu. So secara umum saya boleh sebut tak ada orang buat lagi. Jadi kena buat lah. Dan itu Kena fardu buat kifayah. sendiri. Peluang yang besar, benda yang belum tak ada orang buat, kita buat. Lalu dia berfaedah, pahala yang besar bagi kita yang pertama buat. Ambil peluang buat. Lagi pun yang saya nampak memang ramai orang yang tak tahu sangat lagi pasal perang-perang ni. Lebih-lebih lagi yang tentang macam mana kita boleh berpecah kepada ada perpecahan kepada Syiah semua tu kan. Benda-benda tu pun ada menjadi tanda tanya juga dalam golongan yang ingin tahu tu. Doakan tu projek Madinah Tagar Rabah. Kan panjang kan ceritanya. Itulah tu. Itulah semoga insyaAllah kita doalah semoga Allah mudahkan
Sebab memang banyak tanda tanya bila dah makin belajar makin banyak tanda tanya kan. Hmm. Harapannya semoga kita semua jumpa dah apa yang kita menjadi tanda tanya kat kita tu. Okey, jadi kalau dah tak ada sesiapa nak menambah ataupun bertanya, saya mohon kita tutup dulu kuliah pagi ni supaya Ustaz boleh melanjutkan Boleh tanya Ustaz satu punya soalan last? rutin juga kita. Boleh, sila. Umur Salamah ni yang antara isteri yang terakhir, bukan isteri, ialah isteri yang terakhir meninggal ya Ustazah? Ustaz. Kalau ikut pada jadual itu beliau tak akhir meninggal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz combine dengan Ustaz Muhammad Aizuddin pasal perang Ustaz. Dia dah buat dah. Dia memang buat ensiklopedia perang Rasulullah tu. Okey. Combine lah yang lain. Banyak betul tu projek. Ya dah. Aizuddin dah masuk tafsir dah sekarang. Dah belajar. Okey. Combine sirah dan sirah. Akan Tak bahasa sirah tak habis Ustaz. Kan dah pernah habis. tumpuan saya lah. Dia masing-masing ada peranan. Ilmu ni ada cabar-cabar ilmu ni ada peranan masing-masing. Kita tengok kita nak ambil yang mana. Saya ingat dalam usia yang makin singkat ini, saya kata, saya dari segi minat banyak. Kalau kira sebenar, saya minat usul fiqh, saya minat fiqh. Masih lagi menyimpan hasrat tu. Tapi kita terpaksa memilih kan. Tak apa, aku ni majukan sirah dulu lah. Sampai masa nanti up semula apa aspek fiqh. Sebab benda-benda saya bincang fiqh yang doakanlah ni ke depan nanti dah stabil masuk tajuk saya nak buat. Sebab saya ingat tak ada orang buat lagi dan saya perlu. Pertama, fiqh hukum hakam ikan, mancingnya, bela ikannya apa semua tu tak ada orang buat lagi. Tu nak kumpul. Yang kedua, hukum hakam haiwan peliharaan. Bab binatang minat kita. Tu pun tak ada orang buat lagi. Saya tengok panduan secara ni kan. Yang ketiga, hukum hakam makanan. Makanan haiwan tu. Makan kangaroo, makan koala, makan iguana, makan buaya semua. Itu haiwan-haiwan sekarang yang ni. Tu pun tak ada ni juga. Saya kata tu ke depan lah nak buat begitu. Doakan lah. Lanjut cerita. Ustaz, apa tips kan? Nak tahu sirah ni banyak benda yang kita kena ingat Ustaz kan? Tarikh, nama sahabat, orang kata nasab, keturunan bagai. Itu yang saya tak kena brain lah kalau orang yang betul-betul minat sirah ni. Semua banyak benda yang nak ingat Ustaz. Ya Allah. Kalau tak tua macam saya ni susah sikit. Dia kalau tanya saya banyak baca, banyak lagi tak ingat. Tu dia jadi geram. Kita baca betul. Aku dah pernah baca tak ingat. Kalau nak kira yang tu memang putus asa lah, tak payah baca lah apa ni. Sirah banyak kan. Jadi apa yang saya buat, kita dah umur dah ni, kita enjoy the moment tu, enjoy sirah tu. Tak apalah yang fakta yang kita tak ingat tu lepas macam tu lah. Sampai masa nanti kita ingat semula, kita tahu jumpa semula. Yang penting ialah feeling kita, perasaan kita ketika menemui satu-satu babak baru itu. Macam hari ni kalau kita jumpa, macam contoh tadi, Hatib bin Abi Balta'ah. Kita dah jumpa lama sebelum ni. Apabila jumpa kali ni, Nabi hantar dia jadi wakil Minang. Jadi masa tu otak kita berfikir kait, dia ni yang kita tahu Nabi hantar dia jadi safir, jadi duta ni. Adakah ini ada kaitan ni proses Nabi nak ni? Itu maksud saya, kita enjoy proses ataupun hikmah di sebalik sirah itu sendiri dalam bagi kita yang berusia lah. Adapun mungkin anak peringkat muda-muda dia lebih obses kepada fakta tu. Kalau boleh tengok dalam perkongsian Simply Sirah Ustaz Adin, saya, kita akan nampak Ustaz Adin dia saya muda lah, dia lagi jauh lebih muda lah. Dan obses dia kepada fakta-fakta tu, dan dia ada kemampuan, dia ingat fakta Saya kata aku nak kejar dia tak boleh ni, aku tak mampu. Saya ke arah kata
memanfaatkan sirah tu, hikmah tu. Itu yang jadi buku Asam Garam. Kita ekstrak benda-benda pengajaran tu. Itu cara saya lah. Jadi kita tak rasa stres sangat. Memang banyak fakta yang terlepas, fakta sirah yang terlepas. Tapi dengan cara ni, setiap fakta baru kita boleh gabung dengan fakta sedia ada, kita boleh keluarkan apa intipati pengajaran. Itu yang saya ambil pendekatan itu, dan saya lebih enjoy. Wallah alam kalau ikut cara ni ataupun boleh ikut cara yang lain. Bab lain contoh kata khilaf. Kita akan jumpa apabila kita mempelajari lebih dalam, kita akan jumpa khilaf. Oh, dari segi umur gini. Saya kata aku nak pergi sampai ke arah nak tentukan mana betul salah ke, tak payah. Cukup saya tahu okey ni ada khilaf, yang ni dulu kan ni tak apa, sekadar itu saja, move on kepada yang lain. Itu maksud beza pendekatan tu. Jelas ke? Wallah alam. Jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Itulah. Waktu Ustaz Baik, terus ada lagi? maju. Bismillah. Itu Kak, apa tu? Moga Ustaz terus maju jaya dengan sirah. Berjalan terus. Amin. 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 Okey. Okey, baik. Dengan itu dah tak ada lagi, saya tutup dulu ya Ustaz. Boleh? Baik. Alhamdulillah, pengajian sirah Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi SAW dengan kupas-kupasan dan perbincangan hadis dan tadabbur dan perkongsian para sahabat penyerta ilmu. Usai dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman dan lalu kita dapat beristifadah dengan ilmu yang kita peroleh pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira al-fadil. Semua berkeman bin mahta atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan katsira juga buat para hadirin, juga penyimpan istiqamah serta yang dirahmati Allah dan yang terpilih para ahli takbir Gemenur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah masih pilih lagi untuk mengarahkan kuliah asar pada pukul 5 petang nanti bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian berkitab Fiqh Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Saya Adi Irma binti Sukir dan juga pihak pengurusan memohon ampun dan maaf atas silap dan kelemahan kami dalam mengacarkan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di Taman Syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan surat al-As kepada Al-Fadhil Ustaz yang disegani. Sehingga bertemu lagi, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih semua. Doakan, saya juga doakan semua kita, Allah lorongkan kita sentiasa duduk dalam jalan ilmu. Walaupun apa yang kita buat, walaupun apa medan kita sebagai suri rumah ke sebagai apa sajalah. Ya, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.